Pada malam ni, geng puaka Zaf akan berkongsi dengan korang semua satu kisah benar kiriman daripada salah seorang geng puaka yang ingin dikenali sebagai Medina. Terlebih dahulu, Zaf akan perkenalkan kepada geng-geng puaka siapakah Medina. Medina ni adalah salah seorang geng puaka yang telah pun menyokong sewaktu Zaf Channel baru diambang kemunculan. Waktu Zaf Channel bawah 1000 subscriber lagi, Medina ni sering kali mengirimkan kisah-kisah seram, pengalaman-pengalaman yang pernah dia alami, dan serba sedikit latar belakang berkenaan orang ataupun seorang wanita yang bernama Medina ni. Dalam kehidupan Medina, dia sering kali mengalami gangguan-gangguan mistik dekat rumah dia. Dan bukan sahaja gangguan di rumah, Medina juga mempunyai kelebihan untuk berkomunikasi, dan juga dia ni mempunyai hijab mata yang terbuka. Dia boleh nampak alam-alam di sebalik mata ataupun makhluk-makhluk yang secara kebiasaannya manusia lain tak boleh nampak kecuali hijab mata kau dah terbuka. Dan pada malam ni, setelah hampir setahun lebih Medina menghilangkan diri, tidak mengirimkan apa-apa pengalaman seram yang dia alami, akhirnya Zaf terasa teramat gembira kerana Medina telah pun mengirimkan satu kisah yang baru sahaja berlaku kepada diri dia pada awal tahun 2023. Jadi kalau korang dah bersedia, kita pendengarkan pengalaman seram yang dialami oleh Medina. Pada bulan Januari tahun 2023, Medina terkena serangan jantung yang telah membuatkan dia terpaksa dimasukkan ke dalam hospital untuk menerima rawatan. Dan ini merupakan serangan jantung yang kedua. Agak teruk berbanding yang dulu. Dulu pun pernah juga Medina ni terkena serangan jantung. Tetapi Alhamdulillah, tidaklah seteruk yang kedua ni. Pada hari tersebut, seperti biasa, Medina ni tengah melakukan rutin harian dekat rumah. Dia akan kemas rumah. Dia akan mop lantai, cuci tandas. Lepas tu dalam pukul 2 petang dia akan masak. Sebab anak-anak dia akan balik sekolah selepas waktu asar. Dan selepas dah kemas rumah, dia akan menunaikan solat. Nak dijadikan cerita, sebelum terkena serangan jantung tu, Medina ada terkena gangguan-gangguan mistik. Biasalah tu, benda-benda ni akan start kacau bila badan kau dalam keadaan yang betul-betul lemah. Dan seperti yang aku katakan tadi, lagi-lagi pula Medina ni dia jenis boleh nampak makhluk-makhluk halus. Disebabkan terlalu penat lepas dia kemas rumah, Medina ni dia pun ambil sedikit masa untuk dia rehatkan badan dia dekat atas sofa yang terletak dekat area ruang tamu. Dan waktu dia tengah duduk dekat sofa tu, tiba-tiba telinga Medina ni dia dapat tertangkap satu bunyi, seakan-akan bunyi tapak kaki budak tengah berlari-lari dekat dalam rumah. Memang agak jelas bunyi tu. Tapi yang Medina pelik, sewaktu kejadian tu berlaku, hanya dia seorang je dekat rumah. Laki dia tak ada kat rumah, anak-anak dia pun belum balik sekolah lagi. Jadi itu telah menyebabkan Medina ni dia tak adalah rasa seram sangat. Cumanya dia pelik, daripada mana datang bunyi tapak-tapak kaki orang berlari. Agak kuat dan agak lama bunyi itu. Melilau jugalah mata Medina ni cuba mencari di kawasan dekat dalam rumah tu. Manalah tahu anak-anak dia ada salah seorang yang dah pulang terlebih awal. Dan disebabkan Medina ni dah terbiasa dengan gangguan-gangguan bunyi, jadi Medina ni dia tak ada nak heran sangat lah. Dia pun rehatkan diri dia sampailah azan asar berkumandang. Bila dah azan tu, rupa-rupanya Medina ni sebab penat sangat, dia adalah tertidur lebih kurang dalam setengah jam dekat atas sofa tu. Dan bila dia bangun, dah masuk waktu asar, Medina ni pun melangkah pergi ke dalam tandas untuk mengambil wuduk. Dan waktu dia mengambil wuduk, kalau korang nak tahu, tandas rumah Medina ni betul-betul bertentangan ataupun berhadapan
dengan bilik utama. Jadi kalau dia pergi ke tandas, dia boleh nampaklah pintu bilik utama dia, pintu bilik tidur. Dan disebabkan dia seorang, dia pun nak pergi ambil wuduk je, dia tak adalah nak masuk tandas tu, tutup pintu tandas. Disebabkan tandas Medina ni, bila kau buka pintu je, kau dah boleh nampak sinki dah. So sebabkan Medina ni nak ambil wuduk, dia pun buka pintu tandas, dia pun ambil lah wuduk dekat sinki yang betul-betul terletak bersebelahan dengan pintu tandas. Mata dia seakan-akan dapat merasai ada seseorang yang sedang perhatikan dia. Tetapi disebabkan dia tengah ambil wuduk, dia fikir, ini semua mainan perasaan lah, tak perlu difikirkan sangat. So dia pun tak ada buat apa, dia teruskan mengambil wuduk. Dan selepas selesai sahaja membasuh muka, sewaktu Medina ingin membasuh bahagian tangan pula, pada masa ni lah mata Medina sempat memandang ke arah depan pintu bilik tidur. Dan korang nak tahu apa yang Medina nampak? Medina seakan-akan tidak percaya, disebabkan dekat depan pintu bilik tidur terdapatnya seorang budak lelaki yang mengenakan pakaian yang kusut, memang kotor, pakaian yang lusuh, dengan rambut yang berserabai, muka yang hitam, seakan-akan muka orang terbakar. Dan budak lelaki ni memandang tepat ke arah Medina dengan satu pandangan yang agak menakutkan. Disebabkan Medina terkejut dengan penampakan susuk tubuh seorang budak yang pada awalnya dia sangkakan anak dia baru sahaja pulang daripada sekolah, tetapi rupa-rupanya bukan. Yang dia nampak tu adalah susuk tubuh budak dengan muka terbakar, rambut kusut masai, baju yang lusuh, memandang, berdiri tercegat je kat depan pintu. Tiba-tiba Medina dapat rasakan dada dia begitu panas, dan dia boleh rasa yang dada ataupun jantung dia mengepam darah dengan begitu laju. Pada masa tu jugalah Medina dapat rasakan bahawa seluruh badan dia berasa begitu kebas. Dia rasa seram sejuk, kejap panas, kejap sejuk, dengan dada dah sakit. Dan ayat terakhir sebelum Medina jatuh pingsan, dia hanya mampu melaungkan beberapa laungan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan akhirnya Medina tidak sedarkan diri. Sebaik saja Medina sedar daripada pingsan, dia telah pun berada di katil hospital dekat zon kuning. Memang agak teruk. Dia ada zon hijau, kuning, merah. Kira Medina ni kat tengah-tengah lah. Medina masih lagi dalam keadaan mamai dan tidak dapat proses apa yang baru berlaku. Medina ni dengan wire berselirat dekat badan, dengan begitu ramai orang dalam keadaan kelang kabut. Medina ni pun mata dia masih kabur lagi. Yang kedengaran hanyalah bunyi desingan yang agak kuat, macam bunyi nyamuk tu. Bunyi tu telah menyebabkan telinga Medina ni rasa sakit. Bukan telinga je, jantung Medina pun beberapa kali rasa sakit, rasa panas. Badan dia kejap rasa sejuk, kejap kebas. Memang tak boleh bergerak. Dan lebih kurang 30 minit, walaupun beberapa orang jururawat dan doktor cuba bercakap dengan Medina, tapi Medina ni tak boleh balas. Mulut dia tak mampu mengeluarkan apa-apa kata selain daripada bunyi burung gagak. Itu je yang mampu keluar daripada mulut Medina pada masa tu. Dan selepas keadaan Medina beransur pulih, Medina pun cubalah menanyakan jururawat apa yang terjadi. Adakah keadaan dia okey? Tetapi jururawat tu terus marah Medina. Puan jangan banyak cakap. Puan kena rehat je dekat hospital ni. InsyaAllah keadaan Puan akan beransur okey. Puan baru je kena serangan jantung. Puan tahu tak? Bila Puan banyak cakap, nanti jantung Puan akan berdegup dengan lebih laju. Dahlah jantung Puan tu tengah lemah. Kan kalau apa-apa jadi kat Puan, saya yang akan dipersalahkan. Saya yang kena jaga Puan. Dan selepas jururawat tu membebel hampir 30 minit juga, kurang hajar punya lama, Medina ni pun rasa, aku tanya 4 patah je aku rasa. Apa hal yang kau ceramah aku?
Jantung aku ni masih sakit lagi. Ha? Masih sakit? Pada masa itulah air mata Medina mula mengalir. Dia barulah sedar bahawa dia baru sahaja terkena serangan jantung buat kali yang kedua. Dan kali kedua ni lagi teruk berbanding yang pertama. Disebabkan walaupun dia pernah terkena serangan jantung, tapi tak adalah sampai dimasukkan ke unit rawatan rapi. Tak adalah sampai pergi ke hospital. Kena bermalam dekat hospital. Dan sewaktu Medina ni berasa begitu sedih, berasa teramat risau dengan keadaan keluarga dia, lagi sekali Medina ni akhirnya jatuh pingsan untuk kali yang kedua. Cumanya kali ni kemungkinan jururawat tu nak Medina ni rehat. Jururawat tu pun masukkan ubat supaya Medina ni mengantuk. Dan apabila Medina ni dah tidur, tak tahu berapa lama, dia sedar-sedar je dia berada di satu bilik hospital. Tetapi bilik ni lain sikit, cukup berbeza. Tidaklah riuh rendah, tak adalah ramai sangat pesakit. Adalah 2-3 orang pesakit je yang baring di kiri dan kanan Medina, dan ada jugalah beberapa pesakit yang baring bertentangan dengan katil Medina. Dan waktu tu Medina cuba memanggil beberapa orang jururawat, dan apabila ada salah seorang jururawat datang, Medina pun tanyalah, nurse, sekarang ni pagi ke malam? Dan nurse tu ataupun jururawat tu memberitahu Medina, Puan kena rehat ya. Sekarang ni dah pukul 2.33 pagi. Dah nak pagi dah Puan. Tak apa, Puan rehat je. Kemungkinan Puan ni baru je sedar ya daripada ubat pingsan tadi. Puan lapar ke? Medina ni hanya menggelengkan kepala. Sebab Medina tak fokus pun dengan apa yang jururawat ni cakap. Pada masa tu Medina lebih fokus kepada pandangan mata dia. Sebab semasa jururawat tu sedang bercakap dengan Medina, di belakang jururawat, Medina boleh nampak ada beberapa orang budak lelaki. Dan apa yang membuatkan Medina rasa teramat takut, apabila dia perhatikan muka budak-budak ni, mereka semua tidak mempunyai wajah. Hanya hitam legam, seperti baru sahaja terbakar. Tak ada hidung, tak ada mata, tak ada mulut guys. Terbalik pula. Tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut. Senang cerita, muka dia flat je. Dengan kesan terbakar hangus, 2-3 orang budak ni memandang tepat ke arah Medina. Jadi disebabkan dah tergamam, dekat hospital pun dia dah ternampak dah susuk tubuh yang dia nampak sebiji dekat rumah dia tadi sebelum dia terkena serangan jantung. Medina ni pun hanya mampu menutup mata dia secepat mungkin. Dan pada malam tu, malam yang teramat lama bagi diri Medina. Dan bukan sahaja teramat lama, disebabkan mata hijab dia terbuka. Itu juga merupakan malam yang paling menakutkan. Pada malam tu Medina cuba mendapatkan rehat kerana Medina tidak mahu tinggal di hospital terlalu lama. Selagi boleh, dia dah tak sabar nak pulang berjumpa suami dan juga anak-anak dia di rumah. Dan pada malam tu juga, selepas saja penampakan beberapa orang budak tanpa wajah, Medina tidak pernah menyangka yang gangguan tidak berakhir di situ. Bukan itu je yang berlaku. Sebab waktu Medina sedang tidur, apabila jam masuk ke pukul 3.40 pagi, Medina ni terjaga daripada tidur disebabkan tekak dia terasa kering dan dia memerlukan air. Jadi bila Medina ni bangun daripada tidur, dia bercadang untuk memanggil jururawat supaya membawakan dia segelas air. Tetapi belum sempat dia memanggil jururawat, Medina bangun je daripada tidur. Dia perhatikan lebih kurang ada 5 pesakit lain yang berkongsi bilik dengan dia. Dia perhatikan semua pesakit tu sedang tidur. Tetapi suara siapa yang sedang ketawa dekat dalam bilik tu? Suara tu tak adalah kuat sangat. Boleh didengari oleh telinga Medina. Halus je. Medina tersentak. Sebaik sahaja dia terdengar bunyi suara budak perempuan tergelak. Medina cukup yakin yang suara tu bukanlah daripada pesakit-pesakit
yang sedang lena di buai mimpi. Tetapi semasa Medina ni melihat di sekeliling bilik tu, mata Medina tertangkap betul-betul di salah satu sudut dekat atas bumbung bilik hospital. Medina ternampak ada satu susuk tubuh wanita yang tidak berpakaian, mempunyai lidah yang teramat panjang, mata yang terjegil dengan cukup besar, dan lembaga wanita ni menitiskan air liur dia tepat ke atas muka salah seorang pesakit yang sedang tidur dekat dalam bilik hospital tu. Jadi apabila Medina nampak dengan susuk tubuh perempuan ni sedang ketawa seakan-akan gembira, dia menitiskan air liur dia yang kotor jatuh betul-betul di atas muka salah seorang pesakit. Medina dah ketakutan. Dia cukup yakin apa yang dia nampak adalah gangguan-gangguan ataupun makhluk-makhluk yang memang berada dekat hospital. Dan pada masa tu nasib baiklah di sebelah Medina nampak ada salah seorang jururawat yang sedang membelakangi dia. Kemungkinan jururawat ni sedang orang cakap susun ubat ke, sedang melayan pesakit yang dekat katil sebelah ke. Jadi bila Medina ni nampak jururawat ni betul-betul berdiri dekat sebelah katil dia, tetapi membelakangi dia, kemungkinan sedang melayan pesakit yang berada dekat sebelah katil dia, Medina pun cepat-cepat pegang kain jururawat ni. Beberapa kali Medina tarik, nurse, boleh tolong ambilkan air tak? Saya haus. Dan 2-3 kali Medina buat macam tu, jururawat ni tidak memalingkan muka. Dan pada masa ni, Medina tak pernah sangka sama sekali yang itu pun merupakan gangguan. Sebab waktu Medina tarik kain jururawat ni untuk dia meminta segelas air, dan kemungkinan jururawat ni boleh teman dia sebab dia masih nampak lagi lembaga wanita ni melekat ke atas dinding. Tiba-tiba jururawat ni tanpa memalingkan muka ke arah Medina, jururawat ni pula yang mula ketawa. Dia nampak kita. Dia nampak kita lah. Medina cepat-cepat melepaskan gegaman dia daripada kain jururawat ni, dan Medina terus ambil selimut dan dia selubung. Beberapa kali mulut dia terkumat kamit membaca apa sahaja surah yang dia tahu. Surah Al-Fatihah, surah ayat kursi, 3 kul. Dahlah jantung tengah sakit, terkena pula 2 kali gangguan. Rupa-rupanya jururawat yang dia tarik kain, yang dia cuba minta tolong ni tadi, bukanlah jururawat, tetapi merupakan salah satu makhluk yang menyamar sebagai jururawat. Disebabkan Medina ni dah teramat takut, mulut dia baca saja apa surah yang dia tahu, sementara tu nak tahan sakit di dada lagi, mata dia seakan-akan mamai. Dia tak tahulah dia mengantuk ke ataupun disebabkan serangan jantung tu kembali serang balik pada pagi tu. Dia berasa dalam keadaan di awang-awangan, macam masuk ke alam mimpi. Dan waktu tu barulah Medina lagi sekali mata dia terpandang ke arah pesakit yang betul-betul duduk berhadapan dengan katil Medina. Dan inilah yang ingin dikongsikan oleh Medina, apa yang dia nampak pada masa tu. Pada masa tu, apa yang dilihat oleh Medina seakan-akan tidak boleh dipercayai dengan kedua biji mata dia. Sebab waktu dalam keadaan yang teramat menakutkan, sepanjang kehidupan dia berhadapan dengan makhluk-makhluk halus, ini merupakan penampakan yang cukup berbeza bagi diri Medina. Sebab apabila dia dah ternampak 2 lembaga yang agak menakutkan, satu merangkak melekat dekat atas dinding dan satu lagi merupakan jelmaan sebagai seorang jururawat. Tetapi apa yang bakal disaksikan oleh Medina untuk kali yang ketiga berturut-turut pada malam tu,
Hoi, cukup mendatangkan keinsafan. Sebab waktu Medina sedang takut, mata dia tiba-tiba dalam keadaan mamai. Dia tak tahulah sama ada efek ubat ataupun sebabkan dia terlalu takut, ataupun pada masa yang sama dia sedang menahan sakit sebab jantung dia dah berdegup teramat laju. Tapi mata dia sempatlah memandang ke arah pesakit perempuan yang sedang baring di katil, betul-betul berhadapan dengan Medina. Medina boleh nampak yang pesakit perempuan ni mulut dia tercungap-cungap, seakan-akan seseorang yang sedang diambang sakaratul maut. Tercungap-cungap mulut pesakit perempuan ni. Medina pada masa tu pun tak mampu nak berbuat apa-apa sebab dia hanya mampu menggerakkan mata je. Jadi dia boleh nampak je apa yang sedang berlaku. Dan lebih kurang 5 minit apabila wanita ni tercungap-cungap seperti cuba mencari nafas, Medina menyaksikan sendiri keluarnya satu hologram ataupun satu susuk tubuh yang loop sinar betul-betul daripada atas kepala pesakit wanita, dan asap ataupun hologram yang keluar ni, rupa bentuk dia tidaklah menakutkan seperti lembaga-lembaga yang lain, tetapi agak menenangkan dan juga menyedihkan bagi diri Medina. Rupa asap ni sebiji saling tak tumpah, sama dengan pesakit wanita yang sedang tercungap-cungap tu. Dan sebaik saja kepulan asap yang berupa wanita ni tadi terbang melayang, melintas betul-betul di atas kepala Medina, mata Medina hanya mampu mengikut sahaja. Dan pada masa tu Medina boleh nampak yang kepulan asap ataupun hologram ni, dia macam Casper lah. Yang sebiji muka sama dengan wanita yang tercungap, muka dia teramat sedih, seakan-akan roh yang tidak sanggup meninggalkan jasad. Dan tanpa Medina sedar, pada masa yang sama, mulut dia beberapa kali istighfar, takbir, memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Air mata Medina dah mengalir dah. Adakah nasib dia sama seperti wanita yang baring di hadapan dia? Adakah sudah tiba masanya Medina akan dijemput kembali oleh pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala? Dan pada masa tu, sebaik sahaja hologram ataupun lembaga yang berupa Casper ni tadi hilang, Medina pun pengsan untuk kali yang ketiga. Dan sebaik saja Medina sedar, hari pun telah siang, dan Medina perasan yang pesakit perempuan yang dia saksikan tercungap pagi tadi dah tak ada dah, katil dia dah kosong. Jadi pada masa tu Medina pun memanggil seorang jururawat dan Medina tanyakan keadaan pesakit yang baring kat depan katil dia. Mana akak depan ni, nurse? Dia dah keluar ke? Dia dah balik ke? Dan jururawat tu mengatakan kepada Medina, ya, yang perempuan ni dah balik dah. Jadi terkejutlah Medina, gembiralah hati Medina, menangis dia. Alhamdulillah, selamat pun akak depan ni, dah balik dekat rumah. Sempat dia berjumpa ahli keluarga dia. Hui, panjang umur dia. Tapi belum sempat lagi Medina nak memanjangkan doa, tiba-tiba jururawat ni cakap, bukan puan. Maksud saya, pesakit yang depan puan ni, Alhamdulillah, dah balik dah ke rahmatullah. Dia dah meninggal pagi tadi selepas subuh. So, bila dengar macam tu, Astaghfirullahalazim, lagi kuat Medina menangis. Sebab apa yang dia baru saksikan pagi tadi kemungkinan adalah satu amaran ataupun satu petanda yang diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk Medina nampak dengan biji mata dia sendiri macam mana roh keluar meninggalkan jasad. Dan perkongsian ni ataupun pengalaman ni tidak pernah sesekali dilupakan oleh Medina. Dan dia ingin sampaikan kepada semua geng puaka, beringatlah, kehidupan ni sekejap sahaja. Setiap yang hidup pasti akan merasa mati. Dan bekalan kita haruslah cukup.
Di sinilah tempat kita menuai. Sebab dekat sana, dekat akhirat nanti adalah tempat untuk kita mendapatkan hasil. Jadi ingat geng puaka, sementara nafas masih lagi di kandung badan, lakukanlah segala amal kebajikan yang korang mampu buat supaya di akhirat kelak korang tidak menangis mengenang kembali amalan-amalan ataupun perkara-perkara yang korang tak sempat buat semasa di dunia. Ingatlah, takkan tak ingat-ingat. Amboi, seram kan? Jadi itulah saja guys kisah untuk malam ni. Allahu Akbar. Zaf harap sangat-sangat geng puaka dapat segala iktibar, dan Zaf ingin menyusun 10 jari memohon kemaafan daripada seluruh ahli keluarga geng puaka sepanjang Zaf mengendalikan malam puaka. Ada yang terlanjur kata, ada yang membuatkan korang berkecil hati dengan apa yang keluar daripada mulut Zaf. Zaf mohon maaf. Zaf niat untuk menghiburkan korang dengan kisah-kisah seram yang bukan nak buat korang taksub, tetapi dapat menjadikan korang seorang manusia yang lebih baik dengan pengajaran dan iktibar yang ingin Zaf sampaikan di setiap kisah seram dalam malam puaka. Jadi kalau korang suka macam biasa, tekan button like, tekan button subscribe. Kalau korang tak suka macam biasa, tekan je button dislike. Zaf doakan semua, tak kisahlah haters ke tak ke, semoga kita semua akan berjumpa di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Thank you so much for your support. Dan sebelum Zaf terlupa, marilah kita ramai-ramai mendoakan semoga Akak Medina diberikan kesihatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi stay safe guys. Kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Bye bye. Yeehee.